أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah beri kepada kita nikmat dapat beribadah, menunaikan solat jemaah maghrib bersama-sama, di mana salah satu nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang beriman adalah ibadah. Jadi jangan pernah sesekali kita mengingkari ataupun mengabaikan nikmat yang besar, iaitu nikmat ibadah. Ada orang Islam yang beriman ingin nak beribadah tapi tidak ada kekuatan, melainkan Allah yang berikan. Ada hamba-hamba Allah yang asalnya sudah beriman, beribadah, memperlekehkan orang-orang yang dapat nak ibadah, Allah tarik nikmat tersebut, dia akan dapat beribadah kepada Allah. Jadi salah satu nikmat yang kita dapat, maka syukurilah dengan sebut alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Dan kemudiannya Allah berikan kepada kita kesihatan. Nah, cuma saya berapa sehatlah. Jadi minggu lepas saya sihat, migraine. Saya dapat nak angkat. Pagi ada ceramah khusus umrah untuk Andalusia. Saya sempat pergi tapi dipaksalah sebab terpaksa, saya ada orang lain ganti. Makan Panadol pergi. Lepas pergi memang terus out, pack. Jadi malamnya ditanya oleh pakcik, ni pakcik si datang ni malam tu, pakcik Zarfizan, ada je ke? Ayahnya, asal tu lupa. Dia dah chat, dia dapat dah reply. Jadi nak reply dah pening palak, malam masih dapat cik dia dah peng, dah kena ubat. Jadi toknya sakit bakinya batuk-batuk lah. Satu batuk yang ditimpa. Mudah-mudahan Allah berikan tarik sebentar batuk untuk kuliah lah, insya-Allah. Jadi kita akan sambung pada hadis yang kita baca. Ada hadis yang ke-30, muka surat 146. 146. Kita akan baca bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. An Muawiyah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayakhruju fi ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa'u kama yatajara al-kalbu bi sahibihi la yabqa minhu 'irqun wa la mafsidun illa dakhalahu, rawahu Abu Daud fi sunanihi. Maksudnya daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, akan lahir daripada kalangan umatku golongan yang hawa nafsu akan menjalar ke dalam diri mereka seperti mana menjalarnya penyakit anjing gila, yakni rabies, ke dalam tubuh pesakitnya sehingga tidak tertinggal satu urat maupun sendi melainkan akan dimasukinya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau. Jadi dalam hadis yang kita akan bacakan, jadi kita akan menterjemahkan perkata. Di Nabi hadis yang kita bacakan diriwayatkan oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ya, Rasulullah bersabda, sayakhruju fi ummati. Nabi selalu menggunakan perkataan sayakhruju min ummati, sayakhruju fi ummati. Dalam bahasa Arab, fi bermakna pada ataupun di. Tapi oleh kerana di situ ada menunjukkan
ummati, umat Nabi, maka dia akan dimaknakan daripada. Maka akan keluar daripada umat aku, kata Nabi. Di dalam kalangan umat aku, aqwamun, kata Nabi, satu kaum. Kaum tu boleh diterjemahkan sebagai golongan ataupun satu kumpulan, yang mana mereka tu dengan kalimat tajara pula Nabi sambung, tajara bihim. Tajara, kita bahas sedikit dalam ilmu bahasa Arab lah. Dalam bahasa Arabnya ada namanya ilmu tasrif. Ilmu tasrif ataupun ilmu saraf, yang mana perubahan di dalam perkataan bahasa Arab. Ini dalam bahasa Melayu dinamakan ilmu morfologi. Contohnya kita nak kaitkan perkataan guna. Dalam bahasa Melayu yang boleh bertukar jadi mengguna, pengguna. Inilah perubahan-perubahan dalam bahasa Melayu, tata bahasa. Dalam bahasa Arab pun ada yang sama. Dalam bahasa Arab ilmu saraf membahaskan tentang perubahan. Contohnya kita ambil fi'il kata kerja daraba. Daraba yadribu darban, fahuwa daribun wa zaka mardubun. Daraba dia dipukul. Yadribu dia telah memukul. Yadribu dia sedang memukul. Fahuwa darban, pukul. Dalam bahasa Arab ini pun kaedahnya. Daribun, pemukul, untuk pemukul. Mardubun, yang dipukul. Kaedah-kaedah yang namanya ilmu saraf di dalam ilmu tasrif orang namanya. Jadi dalam kaedah kita nak memahami Al-Quran ataupun Al-Hadis, memang kita kena lalui jalan mempelajari ilmu saraf, kena belajar. Dan ilmu nahu. Ilmu nahu pula digelar sebagai ilmu sintaksis dalam bahasa Melayu. Membahaskan tentang kena kalimat tu barisnya kejap di atas, kejap di bawah. Contohnya Allahu, pasal billahi, billahi, dekat ha nama Allah. Ataupun innallaha, dia akan ha hi hu. Jadi ilmu nahu membahaskan ilmu dalam baris belakang, menentukan baris belakang di dalam kalimat bahasa Arab. Sama juga dalam ilmu saraf yang dikaitkan tajara. Kalimah tajara yang Nabi gunakan adalah daripada kalimah jariyah ataupun jara, dalam jaryun ataupun jara, yang maksudnya mengalir, dan ditambahkan dengan wazan tafa'ala. Dengan wazan tafa'ala, atau mungkin ada yang kurang fahamlah sebabnya dah masuk ke ilmu bahasa Arab. Tapi insya-Allah boleh belajarilah. InsyaAllah kalau ada minat boleh tunggah saya pola kelas bahasa Arab. Jadi kita belajar sedikit ilmu saraf. Ilmu saraf tadi yang mengatakan wazan tafa'ala dalam ilmu tasrif tu tuan-tuan. Kita sedikitlah. Ilmu tasrif yang pun pembelajarannya bermula dengan hafalan. Dengan hafalan daripada pertamanya ada kata binaan, kata kerja 3 huruf. Contohnya fa'ala, dinamakan dengan fa'ala yaf'ulu di dalam kategori sulasi mujarrad. Kata dasar 3 sahaja. Dan perubahannya ada dalam 6 jenis binaan, dan yang kena dihafal lebih daripada 140 perkataannya kena hafal. Baru satu perkataan, belum lagi ditambah dengan perkataan-perkataan lain. Contohnya berlari, raqada, minum, syariba. Ataupun kita nak ambil memukul, daraba, makan, akala. Ini akan berubah-ubah perkataan-perkataannya. Jadi bila mana Nabi gunakan perkataan tadaraba atau tajara, ini ada maksudnya. Tajara di situ adalah daripada wazan tafa'ala, yang menunjukkan apa? Menunjukkan kelak akan berjangkit. Yang menunjukkan akan berjangkit. Ini akan berjangkit kepada mereka satu kaum tu kelak dengan ahwa. Jadi Nabi nak kaitkan tadi orang yang kata yang Nabi gunakan tajara tu mesti ada 2 orang pelakunya, dan pelaku dan juga orang yang kena pada masa yang sama. Contohnya perkataan yang saya boleh kaitkan dengan ilmu saraf, orang gunakan sebagai tadaraba. Tadaraba maksudnya saling memukul, ataupun taghadaba, saling marah-memarah. Jadi tadaraba ataupun tadaraba Muhammadun amrun wa amrun.
Maksudnya Ammar dengan Muhammad saling memukul. Sama juga aqwamun tajara tu, nya nafsu dengan kaum tu kelak, nya akan saling nya akan menjangkit dengan orang lain. Tajarum yang mengalir, tajarum tak maksudnya mengalir lah, nya akan merebak dengan bahaya di akhir zaman kelak, kata Nabi. Dengan apa? Dengan hawa nafsu. Adapun ahwa yang dimaksudkan oleh Nabi di situ bukan hawa nafsu biasa, yang nafsu makan, nafsu sekian, nafsu tu, bukan. Ahwa yang dimaksudkan oleh Nabi di situ adalah golongan-golongan yang menggunakan hawa nafsu mereka dahulu sebelum akal. Karena di dalam kaedah kita dalam umat Islam, kita nak menghukumkan sesuatu, kita kena kedepankan apa? Al-Quran, Al-Hadis. Al-Quran, Al-Hadis. Jadi ia adalah di antara barahin, kata orang, dalil-dalil yang kita gunakan Quran, hadis. Yang dimaksudkan oleh Nabi situ di akhir zaman kelak, golongan yang menggunakan hawa nafsu adalah golongan seperti mana kita lihat zaman kini itu muncul, adalah golongan atheis, mulhid, golongan LGBTQ, liberalism, secularism, dan juga feminism, yang banyak keluar zaman kini itu, yang mana kerja mereka keluar tu adalah untuk apa? Untuk menentang Allah dan Rasul. Muharib ilallah wa Rasul. Kerjanya menentang Allah dan Rasul. Apa kata sidaknya? Kita manusia tu ni dicipta daripada Tuhan. Kita tu dicipta pap jadi oleh alam semesta, katanya. Sampailah dah dijawab oleh ramai orang tentang isu penciptaan manusia, penciptaan haiwan. Sampailah dalam satu kisah seorang lelaki namanya Joram Van McLaren namanya. Joram Van McLaren Joram Van McLaren. Dia tu seorang yang anti Islam di Jerman asalnya, di Jerman. Memangnya anti Islam teruk. Nya sampainya polah buku anti Islam. Nya ahli politik dan nya benci Islam. Yang mana Islam tu teruk menindas perempuan, Islam tu agama keganasan, Nabi menggunakan keganasan untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian jadi apa nyapa lah? Nyapinya Katolik lah, nya bukan etis, nyapinya Katolik. Kemudian apa nyapa lah? Nyabolah pembacaan, tuan-tuan. Pembacaan, nya baca buku, nya kaji. Kemudian ada beberapa benda yang ada dia faham. Jadinya pun merujuk kepada seorang ulama mu'alaf namanya Syekh Abdul Hakim Murad. Syekh Abdul Hakim Murad tu ulama yang berada di England, di London. Dia adalah pelajar Al-Azhar, mu'alaf, dia seorang mu'alaf namanya Syekh Abdul Hakim Murad. Jadinya tanya dengan Syekh Abdul Hakim Murad, panjang soalannya. Dia tanya berkenaan Islam, macam-macam soalannya. Kemudian Syekh Abdul Hakim Murad jawab dengan jawapan yang sangat detail dalam email lah, dalam email sangat detail. Dan Syekh Abdul Hakim Murad kata, okey, kalau kamu tahu pasal tu, kau tanya dengan tu. Kalau kamu tahu, kau baca artikel tu, kau baca buku tu. Okey, dah selesai. Jadinya pola apa yang disuruh oleh Syekh Abdul Hakim Murad. Dan nya ceritalah dalam kisahnya, nya nangga perwatakan Nabi tu, yang perwatakan Nabi Muhammad tu memang perbuatan Rasulullah, katanya. Jadi nya ambil kisah, contohnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh seorang orang Habsyah, hamba kepada Hindun. Dia kan nya bunuh, bukannya sangat bunuh, tapi dikeratkan telinga, dikeratkan hidung, dikeratkan tu, dan hatinya tadi diambil. Nya adalah satu provokasi lah kepada Nabi. Dimakan jantung Hamzah, Sayyidina Hamzah. Jadi nya makan dan di ludahnya, satu provokasi. Tapi ketika peristiwa Fathu Mekah, kata Joram tu ketika peristiwa Fathu Mekah, Nabi jumpa kepada pembunuh pakciknya, Sayyidina Hamzah tu, orang yang paling sayang. Apa kata Nabi? Kalau kau mau diam situ, boleh, tak ada masalah. Aku maafkan kau, tapi aku simuk langgar kau. Apa yang kita boleh belajar daripada Nabi? Kita memaafkan seseorang boleh, tapi Nabi pun dapat nanggar muka orang yang
pernah membunuh pembunuh pakciknya yang paling sayang. Tapi apa Nabi pula? Nabi ngelak untuk semua berjumpa dengannya supaya timbul perasaan benci. Dia adalah cara Nabi ajar kita. This is mestinya orang gunakan ayat Allah kau tok si pandai maaf. Nabi pun memaafkan orang. Hatta Nabi pun jumpa dengan orang yang pernah bunuh orang yang sayang, dia simak jumpa. Dia simak nangga pun simak. Aku maafkan kau tapi aku simak nangga kau. Kau boleh pergi tempat lain. Memanglah sedih juga lah, tapi inilah gaya. Hati manusia tu kan ibarat kaca, kata orang tu, mahal. Gugur pecah, once broken consider soul. Kata orang Kedai kan. Jadi kata Joram tadi, jangan anggap macam ni. Kalau manusia biasa memangnya dah bunuh dah orang tadi, tapi Nabi tadi boleh maafkan dengan syarat taknya semua jumpa. Ya Nabi Muhammad katanya. Jadi aku yakin untuk Nabi. Bilanya yakin untuk Nabi tu, tapi ada sikit lagi benda yang bermain di fikirannya. Nabi tu gatal, banyak bini katanya. Tapi bilanya baca balik sejarah-sejarah, Nabi Sulaiman banyak bini, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ramai nabi-nabi yang lain, dan juga pembesar-pembesar pada zaman dulu semua banyak bini. Termasuk orang daripada Kristian sama. Jadi isu tentang banyak bini tertolak. Macam-macam terjawab. Akhirnya dia kata, aku dah membenarkan Allah Tuhan. Sebabnya ada masalah dengan kepercayaan konsep Trinity. Ada masalah. Kemudian tadi bilanya dah mempercayai agama Islam tu sama dengan Old Testament, maka dia tadi dia berpegang dengan Allah itu satu. Tapi bila dia anggap kisah Nabi Muhammad pulang, dia anggap Nabi Muhammad tu memang betul Nabi. Jadi aku tak ada Islam dah betul. Takutnya. Tapi jangan ragu-ragu. Mun aku dah beryakin dengan Nabi Muhammad, yakin dengan Tuhan yang satu, aku dah Islam dah tak adanya. Jadinya tidur. Bilanya tidur dalam keadaan yang sangat tenang katanya. Kemudian ada satu benda keajaiban yang berlaku. Yang ceritalah, jadi pun cerita benda yang keajaiban adalah siapa sih mau saya sudah. Siapa yang mau percaya dia pulang. Jadi pada satu ketika yang ada buku-buku di raknya. Tiba-tiba Quran yang dia simpan atas di rak tergugur. Pup gugur. Dia pun pergi ambil. Dia buka Quran lah, nang main orang dah buka rambang aja buka. Dia terbaca surah yang ke-22, surah Al-Hajj, ayat yang ke-46. Memang betul-betul tepat kena dengan dirinya. Yang Allah sebut dalam ayat terakhirnya, fa innaha la ta'mal absar katanya. Maka sesungguhnya mereka itu orang yang bukan Islam ini, mereka ini bukannya buta pada mata mereka, walakin ta'mal qulub, tapi mereka ini buta pada hati mereka. Allati fis sudur, yang mana buta mata hati mereka. Jadinya pun tersedar, betul lah Quran tak kata nana. Aku tak si buta, dapat baca, dapat tulis buku, dah boleh terima kebenaran. Yang aku sudah terima itu adalah hati katanya. Dalam hati saya dapat menerima bahawasanya Islam adalah agama yang benar. Dan kemudian tadi apanya pula? Nya mula memilih untuk menjadi seorang Muslim. Joram tu namanya Joram. Dan bilanya mengisytiharkannya Muslim, nya madah dengan bininya dulu. Bininya terpulang dengan kita lah bang. Kita dah pola pilihan dah. Okey, bininya pun okey. Tapi apa yang paling teruknya kena adalah dengan pengikut-pengikutnya. Nya adalah seorang yang banyak pengikut. Seorang ahli politik je, orang yang banyak beri speech. Jadi orang-orang semua kecamnya. Macam ni kau boleh masuk Islam, padahal kau dulu kau yang paling kuat menentang katanya. Jadinya pun siapa nak jawab apa sebab dia mengkaji. Jadi orang jurnalis saya tanya, apa nasihat kau kepada orang untuk mengkaji tentang Islam katanya? Mulakan dengan sirah Nabi. Yang dia ajar, mulakan dengan sirah Nabi. Sebenarnya Nabi pernah ajar, alimu auladakum, ajarlah kepada anak-anak kalian tentang apa? Hal kisah Nabi SAW. Yang kita kena ajar anak-anak dulu, kisah Nabi. Sampailah bila dah sirah Nabi sangat penting. Kerana apa? Kerana bila kita baca sirah Nabi, kita dapat nanggap perwatakan Nabi yang sangat hebat. Jangan mula dengan Quran dulu katanya. Sebab Quran, kalau kita tak si pandai baca Quran, si pandai nak baca Arab padahnya, saya ada guru yang bimbing sesat. Betul apa yang pada. Tapi betapa ramainya orang pada zaman kini tu
baru-baru nak berhijrah, terus ke Quran. Bila ke Quran, faham Quran, ikut mata kepala sendiri. Bila ditanya tentang ilmu bahasa Arab, sikit mesti tahu. Jadi sebabnya lah bila mana kita nak berhijrah tu, kita hijrah dengan perlahan-lahan, mulakan dengan sirah Nabi, mulakan dengan sedikit fardu ain. Quran boleh tapi kena dalam bimbingan. Seperti yang si saudara Joram tu pada tadi, mulakan dengan sirah, Quran tu dudi, cari guru katanya. Yang pun malah cari guru. Kerana kalau kita sudah guru, kita boleh misleading katanya. Kita boleh tersesat. Bahaya. Kerana apa? Kerana kefahaman di dalam Al-Quran tu perlu penerangan daripada orang yang pakar dalam bahasa Arab. Yang boleh kita buat belik-belik Quran, baca terjemahan, faham sendiri. Okey, boleh bunuh orang kafir dahnya. Boleh tu dahnya. Macam-macam dalam Quran kadang-kadang kita tahu dua hal ayat yang sudah dimansuhkan. Wajib dua hal wasiat tu, ayat wasiat yang wajib ya, ayat mansuh. Punya fikir wasiat tak wajib. Ayat satu contohlah. Wasiat dalam Quran disebut wajib. Tapi kalau kita baca balik, ayat wasiat tu sudah dimansuhkan dengan ayat yang lain. Ada ayat dalam Quran. Sebab kita kena belajar, kena tahu daripada hukum hakam. Dan bagaimana pula dengan golongan-golongan feminisme yang muncul? Nabi sambung katanya, kama yatajarab kalbu bisahibihi. Seperti mana menjalarnya berjangkit dengan orang penyakit yang berjangkit seperti mana penyakit anjing gila. Seperti penyakit anjing gila. Di mana tadi kita lihat macam ni anjing tu bilanya dah kena penyakit rabies macam ni rupanya. Al-junun kata dalam bahasa Arab, al-junun. Jadi gila. Dan bilanya dah berjangkit jadi penyakit anjing gila, la yabqa minhu irqun, dan wala mafsilun illa dakhalahu. Dan tak ada satu pun urat ataupun sendi-sendi yang ada pada kita, melainkan penyakit itu akan masuk. Nabi kiaskan dengan akhir zaman kini itu, golongan-golongan yang berfahaman, berideologi yang sesat tu nya berjangkit lebih cepat daripada yang kita sedar. Untuk lihat anak-anak muda di Twitter, tuan-tuan, ya Allah, sedih kita baca ya nak. Kasan nak melawan tapi si mampu. 1000 lawan 1 memang kena kecam lah. Kadang-kadang di media sosial tu takut kita nanggap. Takkah pemikiran anak-anak muda? Takkah yang akan memimpin masa depan negara? Kerana mereka tu dah terpengaruh dengan idea-idea seperti LGBT apa semua. This is human right katanya. Seperti contoh Jerman, itulah mulut kalah. Keluar awal tuan-tuan. Itulah saja. Nak lawan Qatar. Qatar gini-gini pun nya pun emir ya keluarga Al-Thani. Apa namanya pun emir ketua bagi negara Qatar. Qatar negara memang negara yang power lah, yang kaya. Jadi negara-negara atau tadi yang menentang Qatar pun prinsip. Orang-orang barat tu memang ada satu saya pun pemikiran tu, setidaknya mau orang ikut setidaknya. Contoh seperti kita di Malaysia tu, orang British yang datang ke negara kita tu, apa yang dia dah terapkan berjaya. Contohnya apa? Contohnya pakai suit ataupun pakai topi dan sebagainya. Benda tu kita kata haram, walaupun topi sudut tu dalam kitab Jawi kata haram, tapi ulama-ulama tu dah mengatakan haram kerana ia dah menjadi uruf adat dalam masyarakat. Tapi kalau kita lihat budaya ya meresap ke dalam kita pun kehidupan. Kata Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Tayyib, yang mana ni kita pun turas, kata kita pun tradisi katanya. Cuba tengok kena tu. Anak-anak kita makan guna apa? Sudut, garpu. Kita sih salah lah. Cuma yang dah tadi sunnah Nabi ya, ni duk diamalkan katanya. Kerana apa? Kerana tadi kemasukan implikasi daripada orang barat tu. Sama je dengan Qatar. Dia nak masuk ke dalam Qatar tadi, dia nak ngembak kefahaman LGBT. Qatar orang datang situ, main bola aja, si perlu nak bawa fahaman LGBT pergi situ. Yang mana takut kami orang kena rejam. Saya dah rejam yang untuk penduduk sahaja.
bukan untuk pelancong ataupun penziarah. Jadi dia salah faham daripada orang barat tu. Westerner tu, nyamuk apa? Nyamuk pergi ke negara orang dan nyamuk implementkan yang pun kefahaman kepada orang Sia. Ialah masalahnya orang barat kini tu. Ya, orang barat pun sentimen lah. Sama juga dengan masalah liberal tu tadi, datang daripada barat juga. Secularism, komunisme dan sebagainya. Atheist tu. Golongan-golongan yang sesat tu tuan-tuan memang dah lama ada dah. Kalau ikutkan zaman dulu, cara nak menyekat penyakit tu berebak, dibunuh. Seperti contohnya Syekh Siti Jenar dengan kisah Al-Hallaj. Lebih kuranglah kisah kedua. Saya sih kata saya sesat. Tapi kisah saya tu masyhur, seperti Syekh Siti Jenar tu kan masyhur kisahnya, nya adalah seorang wali. Tapi apa yang bawa si mampu difahami oleh anak muridnya sehingga anak murid menjadi sesat. Dan semakin lama semakin banyak pengikut. Wali-wali Songo masa bermesyuarat. Macam mana kita nak sekat kefahaman Syekh Siti Jenar tu? Maka mereka memutuskan dipancung palanya. Dibunuh. Sama dengan Al-Hallaj. Dibunuh oleh ulama-ulama bersepakat bunuhnya. Bunuhlah, dipancung, kemudian darahnya keluar, menuliskan kalimah la ilaha illallah. Alamatul qabul lah, mungkinnya alamatul qabul. Jadi kalau kita nak sekat ajaran-ajaran sesat, mesti kena bunuh. Macam ni Sayyidina Ali yang menentang Khawarij. Dan mana Khawarij bertindak luar daripada Quran Sunnah, membunuh semua orang perempuan, merogol 1000 wanita yang ada di Madinah. Jadi kisah tertulis dalam kitab Tarikhul Khulafa, sejarah-sejarah khalifah. Kemudian Sayyidina Ali pulang ke Madinah. Padahal Sayyidina Ali sebenarnya dia nak perang dengan Sayyidina Muawiyah pada zamannya. Dia nak bersemuka dengan Muawiyah, Sayyidina Muawiyah. Tetapi kembali ke Madinah. Kenapa? Kerana Khawarij sedang serang Madinah. Maka Khawarij dalam lingkungan tentera yang sirami, Sayyidina Ali dalam tentera yang lebih besar, habis hancur Khawarij. Hancur. Cuma bakinya ada beberapa ratus orang yang dikatakan ada yang lari ke Yaman, ada yang lari ke Oman, dan ada yang lari ke Qatar. Nama Qatar saya lupa nama fullnya. Qatar adalah nama salah seorang tokoh Khawarij pada zaman sahabat dulu. Sama juga Oman. Cuma ajaran yang masih kekal daripada golongan Khawarij adalah di Oman dan di Qatar. Cuma Qatar dah slow sikit lah. Kalau di Oman masih kuat. Yang menukar namanya pergi ke Ibadiyah, mazhab Ibadiyah. Sungguh minoriti dalam Islam yang paling kecil, minoriti Ibadiyah, mazhab Ibadiyah. Kalau tuan-tuan tanya apa bezanya dengan Sunnah wal Jamaah, saya ada beza, solat sama aja. Cuma pegangan sidaknya tu lebih dekat dengan Salafi Wahabi, lebih dekat. Salafi Wahabi. Kalau tanya lagi, apa Wahabi Ustaz? Panjang cerita lagi. Saya cuma masuk Wahabi lah. Wahabi panjang cerita. Kalau masuk lagi ke ideologi tadi, jadi Nabi nak ada tadi ideologi tu akan masuk, akan meresap ke anak-anak kalau kita bendung awal-awal. Jadi macam ni kita cara nak bendung tu. Kita kena belajar daripada para alim ulama sebelum tu. Contohnya memanglah Allah sebut abghadur rijal indallah, orang yang paling dibenci oleh Allah tu aladul khasim, kata Allah, orang yang banyak berdebat. Kadang-kadang kalau kita berdebat kerana agama dibenarkan, berdebat kerana agama. Tapi kalau kita berdebat kosong-kosong, kemudian mutasariman, berduduk bergaduh, si terimaklah solat kita kelak, bahaya. Nabi sebut salah satu la turfa'u salatuhum. Ada 3 jenis orang yang Nabi kata solat di situ diterima Allah. Yang pertama tadi adalah rajulun amma qauman walakin walahu karihun. Orang lelaki yang imam tapi jemaah benci dengannya. Asyik terima. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Dan seorang lelaki, seorang perempuan, seorang isteri yang dia tidur dalam kan lelaki si redha dengannya, marah. Si terima solat. Yang terakhir tadi adalah lelaki yang bergaduh. Bergaduh teruklah. Nabi sebut dalam hadis tadi, lelaki yang dibenci oleh Allah adalah aladul khasim, adalah orang yang suka berdebat. Tapi kalau kita berdebat, berjidal kerana agama dibenarkan.
untuk mempertahankan hak agama, untuk mempertahankan hak Islam, dibenarkan. Tapi dengan adab-adab lah. Kalau saya dah adab, bahaya. Contohnya kita menjawab, contoh hadis yang sebelum tu kita baca tentang Al-Muthannah. Hadis yang sebelum tu Al-Muthannah dan yang kita bacakan itu ada kaitan. Al-Muthannah itu adalah golongan yang maktutibat siwa kitabillah, yang menulis selain daripada kitab Allah. Dan mereka itu adalah golongan-golongan yang dimaksudkan situ adalah golonganul ahwa. Ada ulama menafsirkan golongan ahwa itu adalah golongan-golongan al-mubtadi', golongan-golongan yang ahli bid'ah. Seperti contohnya golongan mubtadi' itu adalah golongan Mu'tazilah, Mu'attilah dan Jabariyah dan sebagainya, yang banyak lahir pada zaman dulu tapi dah terputus. Kerana apa? Kerana usaha daripada ulama-ulama zaman dulu. Contoh Mu'tazilah. Mu'tazilah atau fahamannya paling simple kita faham, si percaya dengan azab-azab kubur. Dan Mu'tazilah saja tadi meyakini ada R&R di syurga, di akhirat. Maka Mu'tazilah tu pupus kerana siapa? Kerana Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari yang membawa mazhab Asy'ari yang kita belajar gitu, sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisnya, yang keluar dan bangkit dan menentang, berdebat dengan golongan Mu'tazilah. Akhirnya Mu'tazilah tu hilang di muka bumi. Ya, di antaranya pun usahanya dalam agama. Hanya mimpi Nabi sebelumnya. Yang mana, wahai Abu Hasan Al-Asy'ari, kau tu akan apa tu, membantu umat dengan ilmu kau. Akan disuruh dibangkitkan dengan kitab-kitabnya sebagainya. Jadi dia pergi berdebat. Sehingga kan golongan Mu'tazilah yang menyeksa Al-Imam Ahmad bin Hanbal sampai dimasuk dalam penjara, disebat apa semua. Golongan Mu'tazilah tu lah yang banyak menyeksa golongan ulama. Tapi akhirnya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari muncul, habis hilang Mu'tazilah. Tu golongan-golongan ahwa lah tu, golongan-golongan yang hawa nafsu mereka tu telah menguasai diri mereka sehingga kan akal dan mereka pun pemikiran akhirnya rosak. Sampai ada kata para alim ulama mengatakan syarah untuk hadis tu, golongan-golongan ahwa tu sehingga tahap macam ni pun, sehingga kan kita bawa dalil ke, bawa apa ke, tidak terima. Tidak akan terima. Bawa dalil, bawa hujah, bawa bukti, bawa uqulus sahihah, yang akal yang sihat pun terima. Kata ulama, hatta sehingga kan al-ilaj wa dawa ma fi faedah katanya. Hatta tadi penawar ataupun ubat-ubatan, ya kiaslah, berikan kepada saya pun saya akan dapat diubati. Kerana apa? Kerana nafsu mereka tu lebih kuat daripada keimanan mereka. Siapa lah iman tu, siapa dijual beli tuan-tuan. Seperti kisah Joram tadi, saya nak sambung kisah Joram tadi. Hidayah tu memang milik Allah. Dan di kalangan orang-orang yang membutakkan mata hati mereka, sehingga akan simak meyakini dengan kewujudan Allah, simak meyakini dengan keabsahan Quran dan Sunnah, simak meyakini dengan para alim ulama. Mereka itu adalah golongan-golongan ahwa. Kita baca dalam syarahnya, di dalam hadis ini adalah merupakan pengkhabaran tentang keadaan manusia pada hari ini yang mengikuti setiap apa yang muncul, sama ada mazhab, ideologi serta hawa nafsu yang bertentangan dengan agama mereka. Perkara tersebut telah menjadi sebahagian dari diri mereka seperti penyakit rebis anjing gila yang merebak dalam tubuh orang yang dijangkiti. Itulah yang nak kias tadi kan, penyakit rebis tu kalau gigit merebak. Jadi kalau orang yang lemah imannya, akidah si kukuh, akhirnya jadi apa? Jadi ialah sama seperti mereka. Jadi ada seorang ulama mengatakan golongan-golongan ahwa tu, mereka tu sungguhnya memang menentang apa yang Allah SWT bawa dan juga Nabi SAW bawa. Dan mereka tu tadi membawa fitnah kepada masyarakat. Bawa fitnah sebab apalah kita mau pemimpin kita Islam. Sebab kalau ada ajak masuk pemimpin bukan Islam, dia bawa masuk ajak golongan-golongan tu, maka punah habis, rosak. Anak-anak muda akan rosak dan sebagainya.
Jadi kita mau jaga mendaya sebenarnya. Kerana kebanyakannya golongan-golongan yang daripada golongan al-ahwa tu, golongan yang berhawa nafsu dengan fahaman yang sesat, mereka afham kalilah dengan fahaman yang sangat-sangat lemah. Ya wa absar alilah, dan pandangan mata mereka itu juga cacat sebenarnya, si mampu nak melihat dengan sempurna. Jadi bila mana mereka tu baca Al-Quran, kata tu sampai menimbulkan keraguan, asyukuk, dan dalam hati mereka tu banyak keraguan. Banyak keraguan. Sebablah bila mana kita ada datang keraguan Nabi ada ajar dengan baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana kita ada rasa ragu-ragu tentang siapa cipta Allah? Allah cipta siapa? Siapa lagi? Siapa cipta matahari? Jadinya terlalu banyak fikir, akhirnya membawa kepada kebinasaan dirinya sendiri. Memang dalam agama, dalam ilmu akidah memang memerlukan kepada aklus sahih, akal yang sihat. Kalau kita belajar tauhid, tuan-tuan, belajar tauhid tu, pengalaman saya belajarlah. Belajar tauhid pada asas memang senang. Allah wujud, ada dalil akli, okey, selesai belajar. Tapi bila dah masuk ke dalam satu tahap belajar ilmu akidah tu, dia akan banyak bermain dengan akal. Banyak bermain dengan akal. Karena dalam kalimat kitab pun menggunakan kalimat yang bentuk mantik, ilmu mantik. Adanya agak susah nak difahami. Kadang-kadang baca berkali-kali, si faham apa daripada ulama tu. Kadang kita tu bukan orang Arab lagi. Baca si faham. Tanya orang Arab pun si faham. Orang Arab pun si faham. Sebab apa? Sebab setiap ilmu tu, setiap fan ataupun setiap seni ilmu, contohnya akidah, nya ada bahasa metod, bahasanya tersendiri. Sama dengan fiqh juga, ada bahasa tersendiri yang kita kena faham kaedah-kaedah membacanya. Jadi bila mana belajar ilmu akidah tu, kata guru saya, kalau kita nak berpegang kepada asas akidah, cukup dengan Aqidatul Awam katanya. Kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad Marzuqi Al-Makki Al-Hasani, yang mengarang kitab Aqidatul Awam, sangat simple. Yang sangat mudahlah untuk difahami. Kalau nak syarah sedikit pun, baca syarah Aqidatul Awam Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kalau nak baca tinggi sikit sampai ke matan kitab Jauharah Tauhid, ayah dah mula tinggi dah. Ayah pun kadang-kadang baca yang memperbahaskan tentang apa? Lebih kepada tentang kita di akhirat lah dapat melihat Allah ke si. Macam ni kita dapat melihat Allah. Jadi nya akan bermain dengan akal. Benda tu lah yang menjadi khilaf di antara mazhab-mazhab akidah yang lain. Contohnya Jabariyah. Contohnya isu yang banyak menjadi khilaf adalah isu seperti takdir. Takdir tu. Adakah kita tu sebenarnya ada pilihan, ada ikhtiar? Allah yang tentukan. Allah tentu, semua Allah. Jadi dalam ilmu akidah lah dibahaskan. Contoh Jabariyah, Jabar langsung jadi dipaksa. Yang mengatakan tadi, aku dah mencuri tu, saya palah Allah dah takdirkan katanya. Aku dah minum arak, tu takdir Allah tu. Aku siapa tak apalah apa katanya. Sampai aku tu ibarat daun, di mana Allah tiup sialah aku katanya. Jadi pahaman yang sesat. Jadi dalam ahli sunnah wal jamaah tadi kata, kita tu ada ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ikhtiar, pilihan. Wa imma khair wa imma syar. Adanya jadi baik ataupun buruk. Wa hadainahun najdain. Dan kami berikan kepada mereka pilihan dua jalan, najdain. Jalan baik ataupun jalan buruk. Jadi ayat menunjukkan dalil tadi kita tu ada pilihan. Dan takdir lagi, takdir tu dalam ulama membahagikan beberapa takdir. Adakah doa mampu menolak takdir? Dalam perbahasan kitab-kitab yang lebih detail, yang lebih dalam lah. Jadi masalah akidah tu memang agak rumit karenanya berkaitan dengan iman. Memang iman dan juga akal. Akal kita tu mesti terima, tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak mendahulukan akal daripada kitab dan sunnah. Kitab dan sunnah didahulukan, tetapi akal juga digunakan. Sebab dia awal-awal kitab, contoh saya belajar Sulamut Taufik ataupun kitab kitab Jawi sikit. Dia akan mempelajari hukum akli, hukumul adah, hukum akal dengan hukum adat. Dia akan belajar. Yang mana mereka mengatakan
Akal pun diguna pakai. Dan apa yang tidak mustahil di akal harus jadinya harus bagi akal kita nerima. Contohnya seperti akal tadi, ada jaiz fil aqli, ada mustahil dengan wajib fil aqli. Wajib bagi akal terima tadi Allah SWT wujud, contohnya asasnya lah wajib. Kena wajib. Kalau kita tu ada, maksudnya Allah tu ada. Ianya pun kaedahnya dalam ulama, ya asas lah kaedah dalam ulama menentukan. Dalam kaedah-kaedah tauhid, ilmu tauhid. Sebab ada yang dibelajar anak-anak di sekolah. Tapi kadang-kadang kita lihat memanglah murid-murid tu pelajar asyiknya faham gila, asalkan lulus exam. Yang fikirnya. Sebablah kita perlu ada inisiatif sebenarnya untuk melahirkan rasa minat pada anak-anak tu untuk belajar agama lebih serius. Kerana kita pun ancaman tu makin lama makin besar, ancaman fitnah. Kalau kita faham benar-benar apa yang Nabi sebut tu, la yabqa minhu irqun wala mafsul illa dakhalahu. Nabi janji tu sebenarnya. Nabi janji penyakit tu nya akan berjangkit sini-sini pun, wala irqun wala mafsil. Irqun tu urat kecil tuan-tuan. Nya akan menjangkit walaupun dalam urat, walaupun dalam sininya akan masuk. Maksudnya akan merebaklah benda tu. Akan ramainya orang yang akan terpengaruh. Kadang-kadang mungkin ada pasangan-pasangan kita daripada keluarga yang tahu menauk tentang masalah ideologi tu. Siapa kita cerita sikit-sikit. Kalau kita terjumpa orang macam tu, kita akan agak rosak dengan pemikiran saya. Contoh, saya pernah kenal seorang perempuan tu, dia cikgu lah. Jadi dia pernah mempertikaikan, yang mana kena agama Islam tu si adil, kena Allah tu si adil. Dalam bab harta, nya beri kepada lelaki lebih daripada perempuan. Sedangkan kita sama, equality katanya. Kita sama. Kena Allah beza-bezakan kita. Allah si adil katanya. Berani mempertikaikan wahyu. Saya pernah ucap pada tu. Mempertikaikan wahyu hukumnya kafir. Bahaya. Mempertikaikan wahyu. Tilka hududullah. Ia adalah peraturan daripada Allah. Kita kena terima. Jadinya salah kefahaman tu datang daripada siapa? Datang daripada orang yang menyebarkan fahaman feminisme. Sebab kita nanggan nama LGBT ya, L, lesbian, gay, bisexual, transgender, Q, equality. Mereka nak memperjuangkan equality, hak kesamarataan lelaki dan perempuan. Di dalam konteks luaran, dia nampak bagus, mempertahankan hak wanita, mempertahankan hak anak kecil dan sebagainya. Tapi apa yang saya minta adalah yang tidak logik. Contohnya minta hak perusahaan harta laki perempuan sama, tak ada beza. Apa lagi? Contohnya kalau laki kahwin rami, perempuan pun boleh kahwin rami. Macam ni ya. Macam ni anak kah? Pakcik dah tahu lah macam ni anak dia kelak. Ni seorang bapaknya. Cik tahu ni seorang bapa. Ya disebutkan. Orang tanya, si adil lah, laki boleh poligami, perempuan pun boleh. Katanya, ingat perempuan si mampu kah katanya. Perempuan pun dah boleh kaya katanya. Sampailah ada seorang lelaki tu, saya lupa namanya, dia tu pendebat. Dia Kristian, orang Kristian. Tapi dia selalu menentang golongan-golongan LGBT tu. Perempuan tu malah nak kata tadi, kena di negara kita tu lelaki lebih dominan daripada perempuan katanya. Jadi isu saja. Kena lelaki lebih dominan. Lelaki paling banyak jadi kaya. Lelaki paling banyak berjaya. Lelaki sikit tu. Jadi yang mengatakan lelaki tu dominan lah dalam semua perkara. Ahli parlimen pun lelaki. Tok pun lelaki, semua orang lelaki. Tok adalah satu diskriminasi kepada perempuan katanya. Jadi dia jawab balik. Sebenarnya apa yang kau pointnya adalah sebenarnya benda yang kau nampak, yang kau mau aja. Tapi pernah sih kau terfikir, dalam penjara pun banyak orang lelaki. Yang banyak fail dalam kelas pun orang lelaki banyak padanya. Kena kita terus point out kan poin-poin yang buruk tentang lelaki. Sebab apa? Sebab orang yang berbentuk pemikiran seperti feminisme tu, nya ada orang anggap sebagai bias sebenarnya. Dan pemikiran mereka tu memang agak rosak. Kita salahkanlah mereka, mungkin ada berlaku penindasan dan sebagainya, kesalahfahaman di dalam agama.
Jadi kita si salahkan jugalah. Cuma kalau dapat diubati, kita ubatilah. Kita katakan mungkin dapat diubat, si juga mungkin dapat di dakwah secara lemah lembut ataupun dialog dengan mereka. Cuma yang paling penting kita kena jaga adalah siapa? Adalah anak, bini dan juga keluarga daripada kefahaman yang sesat-sesat, ideologi yang sesat-sesat, yang boleh membawa kepada yang bertentangan dengan agama contohnya. Kadang bilanya bertentangan dengan agama, ini tetap salah. Disebabkan kita perlu untuk mendidik anak kita lebih kepada agama dan didikkan kepada sirah Nabi SAW dan banyakkan baca Al-Quran. Dan moga-moga Allah SWT pelihara kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman, yang mana Nabi dah sabdakan. Banyak dah hadis yang kita telah bacakan sehingga hadis yang ke-30, dan akhirnya kita masuk ke hadis yang ke-31. InsyaAllah kita akan baca pada minggu depan, kita akan syarahkan pada minggu depan. Moga Allah SWT berikan kepada kita kesihatan, keafiatan, dan dikurniakan rezeki yang murah dan dirahmati oleh Allah SWT sentiasa. Jadi saya minta maaf kalau terkasar bahasa atau silap bicara. Semua yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.